Salam sejahtera. Kita akan tengok bab 6 hari ini, iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Okey. Kalau kita tengok bunga, struktur bunga ya. Ni rasanya dulu form 3 pun ada belajar kan struktur bunga ya. Okey, kita tengok ni lagi sekali. Struktur bunga, contohnya sini dia ada stigma. Kemudian di bawah stigma ni ada bahagian panjang ni yang kita panggil sebagai stil. Kemudian di bawah sini ada ovari. Di dalam ovari ada ovul. Okey, ada banyak ovul di dalam ovari. Ini kita kata sel telur lah ovulnya. Jadi ada stigma, stil, ovari dan ovul. Ini adalah bahagian pembiakan betina. Kita panggil sebagai couple. Okay, organ pembiakan betina yang kita panggil sebagai couple. Kemudian di sebelah sini ada enter. Enter ni kalau kamu tengok pada bunga raya dia warna kuning ya. Enter. Ada filamen yang panjang. Filamen kalau bunga raya dia warna merah. Okey, ada enter, ada filamen yang panjang. Enter dan filamen ini adalah organ pembiakan jantan bunga yang kita panggil sebagai stamen. Kemudian bunga ada bahagian petal dia dan ada sepal serta tangkai bunga yang kita kata penduka. Okey, ini dia struktur asas untuk bunga. Bahagian yang akan terlibat untuk pembiakan adalah bahagian carpel dan stamen ini. Okay, next kita tengok apa persamaan dan perbezaan ya antara gamet jantan dan gamet betina. Okay, kalau kita tengok kedua-duanya menghasilkan gamet kedua-dua gamet jantan, gamet betina akan menghasilkan gamet untuk pembiakan. Kedua-duanya terletak pada organ bunga. Dari segi perbezaan dia, kalau kita tengok gamet jantan, dia terdapat pada stamen bunga. Betina terdapat pada bahagian carpel bunga. Bahagian stamen jantan terdiri daripada filamen dan enter. Bahagian betina bunga pula terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovul. Bahagian jantan bunga ni dia akan menghasilkan debunga ya. Bahagian betina bunga akan membentuk pundi embrio. Kalau kita tengok jantan bunga dia mengunjur keluar, macam ni dia mengunjur keluar. Bahagian betina bunga terletak di tengah-tengah. Ni bahagian jantan bunga, dia akan mengunjur keluar macam ni. Betina bunga di tengah-tengah sini. Itu dia perbezaan di antara bunga jantan dan bahagian bunga betina. Okay, next kita tengok pembentukan debunga. Pembentukan debunga dalam enter ni bahagian jantan bunga ya. Bagaimana debunga terbentuk?
Okey, kalau kita tengok dekat enter bunga, dia ada lobus macam ni ya, ada 4 lobus macam ni. Lobul lah, lobul. Bahagian ni kita kata sebagai lobul. Dia mempunyai 4 pundi debunga. Okey, ada 4 pundi debunga. 1, 2, 3, 4. 4 pundi debunga. Okey, ini dibesarkan ya. Dalam setiap pundi debunga ini ada sel induk mikrospora. Okey, dalam setiap pundi debunga ni ada sel induk mikrospora yang diploid. Diploid, haploid ingat lagi tak? Kita ada belajar masa-masa proses sebelum ni ada belajar. Diploid, haploid. Ini kalau diploid kita ni bilangan kromosom lah. Diploid, haploid ni ingat tak? Kalau manusia kita kata bilangan kromosom manusia dalam satu sel ada 46. Itu kita panggil sebagai diploid. Simbol dia 2N. Haploid separuh daripada itu iaitu 23. Ini untuk manusia. Kalau untuk tumbuhan berbezalah. Tumbuhan mungkin tumbuhan berbunga dia ada 24 kromosom. Ini untuk tumbuhan berbunga. 24 kromosom jadi dia punya haploid adalah 12. Separuh. Ini dia diploid haploid ya. Okey, jadi kita ada pundi debunga. Dalam pundi debunga ada sel induk mikrospora. Okey, kita tengok apa jadi pada sel induk mikrospora ni. Sel induk mikrospora ini akan menjalani proses meiosis untuk menghasilkan 4 sel mikrospora. Menjalani proses meiosis menghasilkan 4 sel mikrospora. Sel mikrospora ini adalah haploid ya. 4 sel mikrospora ini disebut sebagai tetrad. Kemudian keempat sel mikrospora ini akan berkembang menjadi debunga. Dia menjadi debunga. Kemudian apa jadi pada debunga ni? Debunga ni akan menjalani proses mitosis untuk menghasilkan 2 nukleus, iaitu nukleus tube dan nukleus penjana. Okey, itu yang berlaku pada debunga. Kemudian apabila matang, debunga ni akan dibebaskan ya. Dia akan bebas, dia akan pergi untuk mensenyawakan gamet betina pula. Okey, kita tengok secara ringkas ini. Okey, pembentukan debunga pada enter. Mula-mula ada sel induk mikrospora diploid. Akan menjalani proses meiosis menghasilkan 4 sel mikrospora yang haploid. 4 sel mikrospora ini juga disebut sebagai tetrad. Tetrad ini akan berkembang membentuk debunga. Debunga akan menjalani proses mitosis untuk menghasilkan 2 nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tube. Okey, ini yang terbentuk terhasil terjadi semasa pembentukan debunga ya pada enter.
Okey, sekarang kita tengok pula pada bahagian betina. Pada bahagian betina akan terbentuk pundi embrio. Kita tengok macam mana dia terbentuk. Okey, ovul akan melekat pada ovari ya. Dia akan melekat pada ovari melalui satu tangkai yang kita kata funicle. Kemudian dia akan berkembang kat bawah ni dia menjadi plasenta, bergabung dengan plasenta. Plasenta ni tujuan dia untuk membekalkan nutrien ya. Membekalkan nutrien kepada ovul. Kemudian di dalam tisu ovari, di dalam ovari ini akan terbentuk satu kumpulan tisu yang dipanggil sebagai nucleus. Okey, terbentuk satu kumpulan tisu yang dipanggil sebagai nucleus. Di sekeliling nucleus akan terbentuk dua lapisan sel yang kita panggil sebagai integumen. Kemudian di bawah integumen ni ada satu liang kecil yang kita kata sebagai mikrofil. Melalui mikrofil nanti gamit jantan akan masuk ya untuk mensenyawakan gamit betina. Kemudian mikrofil ini juga digunakan semasa percembahan biji benih untuk membenarkan air dan udara masuk. Okey, dalam nucleus ini semasa hendak berlaku proses persenyawaan, salah satu daripada sel nucleus ini akan menjadi sel induk mikrospora. Salah satu sel akan menjadi sel induk mikrospora ataupun kita panggil sebagai sel induk pundi debunga. Dia akan berkembang membentuk pundi embrio. Okey, kita tengok macam mana pundi embrio terbentuk. Okey, mula-mula ada sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ini akan membagi secara meiosis untuk menghasilkan 4 sel megaspora. Dia akan menghasilkan 4 sel megaspora ni. Daripada 4 sel mikrospora, 3 sel mikrospora akan merosot. 1 sel saja yang akan berkembang. Satu sel mikrospora ini akan menjalani mitosis sebanyak 3 kali dan menghasilkan 8 nukleus. Okey, menghasilkan 8 nukleus. Okey, secara ringkas. Ya, pembentukan pundi debunga mula-mula ada sel induk megaspora yang terbentuk dalam nucleus. Sel induk megaspora ini akan menjalani proses meiosis untuk menghasilkan 4 sel megaspora. 4 sel megaspora ya. Dalam 4 sel megaspora ini, 3 sel akan merosot. Satu sel mikrospora akan berkembang. Satu sel mikrospora ini akan menjalani mitosis sebanyak 3 kali dan membentuk 8 nukleus. Okey, kita tengok seterusnya apa jadi kepada 8 nukleus tu. Gambar yang sini lebih jelas ya. Tengok apa jadi pada 8 nukleus tu. Dua nukleus akan duduk di tengah-tengah.
3 nukleus pergi hujung atas, 3 nukleus lagi pergi hujung bawah. Daripada 8 nukleus tadi. Okey, 2 nukleus yang duduk di tengah-tengah ni kita panggil sebagai nukleus kutub. Kita panggil nukleus kutub. 3 nukleus dekat atas ini kita kata sebagai sel antipodal. Tiga nukleus di bawah, yang tengah kita panggil sebagai sel telur. Tepi dia kita kata sebagai sel sinergik. Dua tepi ni adalah sel sinergik. Itu yang akan jadi pada 8 nukleus tu. Okey, 3 jadi sel antipodal, 2 jadi nukleus kutub, 2 sel sinergik dan 1 sel telur. Ini akan seterusnya terlibat dalam pembiakan nanti. Okey, ni dia terbentuk macam ni. Okey, selepas itu mula-mula akan berlaku proses pendebungaan dulu ya. Di mana debunga daripada enter akan pindah kepada stigma. Okey, debunga daripada enter akan pindah ke stigma. Kemudian dia akan membentuk satu tiub. Tiub dalam stigma ni yang kita panggil sebagai tiub debunga. Tiub debunga. Okey, dalam tiub debunga tadi kita ada tengok ada nukleus penjana dan nukleus tiub. Nukleus penjana tadi akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan 2 gamet jantan. Okey, nukleus penjana akan membahagi secara mitosis menghasilkan 2 gamet jantan. Okey, di sini apa berlaku, nukleus tiub ini akan merosot ya. Nukleus tiub merosot. Yang akan masuk ke dalam pundi embrio ni hanya gamet jantan. 2 gamet jantan ini akan masuk ke dalam pundi embrio tadi. Melalui liang mikrofilm. Okey, kita tengok apa terjadi dalam pundi embrio tadi. Ni ya, dia masuk melalui liang mikrofilm, gamet jantan tu. Satu gamet jantan akan mensenyawakan sel telur. Dia akan mensenyawakan sel telur dan menjadi zygote. Satu lagi gamet jantan akan mensenyawakan nukleus tiub. Dan menjadi tisu endosperma. Kita tengok ya secara ringkas. Ini kita kata persenyawaan ganda 2 ya. Pada tumbuhan kita panggil sebagai persenyawaan ganda 2. Okey, tiub nukleus tadi ada 2 nukleus penjana dan 1 nukleus tiub. Nukleus tiub akan merosot. Nukleus penjana akan menjalani proses mitosis untuk menghasilkan 2 gamet jantan.
Satu gamet jantan akan bergabung dengan telur, sel telur. Satu lagi gamet jantan akan berpadu dengan nukleus tube. Yang berpadu dengan sel telur akan membentuk zygote. Yang berpadu dengan nukleus tube akan membentuk endosperma triploid. Endosperma. Endosperma ni sebenarnya adalah makanan untuk biji benih itu. Bila dia nak bercambang, dia dapat makanan daripada endosperma. Okey, itu yang kita kata sebagai persenyawaan ganda 2. Kemudian kita tengok macam mana buah dan biji benih berkembang. Okey, selepas berlaku persenyawaan ganda 2, tisu endosperma tadi akan membagi secara mitosis, membentuk nukleus endosperma tadi membagi secara mitosis membentuk tisu endosperma. Okey, tisu endosperma ni adalah tisu menyimpan makanan, dia simpan makanan dalam cotyledon ni, dia simpan makanan. Cotyledon tu kacang lah, macam kacang tanah kita makan tu, kita makan dia punya cotyledon, dia punya simpanan makanan. Zygote pula akan menjalani mitosis untuk menghasilkan 2 sel. Sel yang besar dan sel yang kecil. Sel yang besar ini dia akan berkembang menjadi penggantung. Penggantung ini dia menjadi penambat embrio. Dia peganglah embrio ni. Sel yang kecil daripada zygote ni dia akan jadi embrio. Jadi zygote tu akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ni akan mengalami pembezaan menjadi cotyledon, plumule dan radikel. Plumule ni akan menjadi pucuk pucuk tumbuhan. Radikel akan menjadi akar. Kemudian kita tengok oval yang lain tu akan berkembang menjadi biji benih, ditukar menjadi biji benih. Owari pula menjadi buah. Oval akan berkembang menjadi biji benih, oval menjadi buah. Inilah oval, oval ni menjadi buah. Oval dalam ni menjadi biji benih. Ni owari dia menjadi buah. Okey. Dinding owari menjadi perikarpa buah. Dinding dia jadi perikarpa buah. Perikarpa ni kita boleh bagi 3 lagi. Exokarpa, mesokarpa dan endokarpa. Ini exokarpa, mesokarpa, endokarpa. Itu owari. Yang oval tadi dia akan menjadi biji benih. Tangkai ni, tangkai pedukul ni dia akan menjadi tangkai buah sini Stigma dan stil daripada gamet jantan tadi merosot dan membentuk parut ni. Itu dia proses yang berlaku selepas persenyawaan ganda 2. Okey, kemudian kita tengok kepentingan biji benih untuk kemandirian. Kemandirian maksud dia untuk dia hidup lah, supaya dia hidup. Peluang untuk pembiakan dia tinggi. Okey, apa ciri-ciri yang ada? Dia ada struktur embrio untuk menjadi biji benih, anak benih.
Kemudian tisu endosperma dia, cotyledon menjadi sumber nutrien. Cotyledon tu menjadi sumber nutrien. Untuk percambahan biji benih. Kemudian biji benih diselaputi oleh satu struktur yang kuat, kita kata sebagai testa. Keras, kuat dan kalis air. Supaya dia tidak rosaklah, dia dapat berkembang dengan baik. Biji benih membentuk struktur dorman. Dorman tu struktur yang kuatlah supaya dia boleh tahan lama. Kemudian ada biji benih dia mempunyai struktur yang ringan, macam lalang lah, lalang. Dia ringan supaya dia boleh terbang. Terbang dan dia boleh pergi membiak di tempat lain. Kemudian struktur biji benih selalu kita tengok dia tidak mudah rosak lah dan kuat. Itu kemandirian yang terdapat pada biji benih. Okay, next kita tengok soalan sikit. Okay, soalan ni. Okay, cuba baca soalan dia. Cuba cari jawapan. Soalan nombor 1. Organ pembiakan pada betina iaitu pistil. Apa struktur yang ada dalam pistil? Okay, struktur yang ada dalam pistil adalah stigma, stil dan ovari. Okay, nombor 2. Urutan yang betul untuk pembentukan butir debunga. Apa urutan yang betul? Okay, cuba tengok sekejap. Okay, urutan yang betul mula-mula kita tengok apa? Mula-mula sekelompok tisu berkembang dalam enter, 4 pundi debunga. Kemudian dia membentuk tetrad. Kemudian tetrad berkembang menjadi butir debunga. Butir debunga bermitosis membentuk nukleus tube dan nukleus penjana. Itu urutan yang betul ya. C ya. Okay, nak tengok nombor 3 pula. Sel endopundi embrio mempunyai 8 nukleus. Jadi macam mana susunan dia? Okay, sel antipodal ada 3. Nukleus kutub ada 2, sel sinergik 2 dan sel telur 1. Nombor 4 ditanya mana yang benar tentang nukleus penjana. Mana yang benar ni? Okay, nukleus penjana akan bermitosis menghasilkan 2 gamet jantan. Soalan nombor 5, keperluan persenyawan ganda 2 dalam tumbuhan berbunga. Cuba tengok apa jawapan dia. Ya. Menghasilkan tisu endosperma, membekalkan makanan kepada anak benih. Yang lain tu kurang tepatnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey.
Okey, terima kasih semua.